Waalaikumsalam my brother. Kimi, Bang benchmark kita. Ke situ pula. Okay, so Kimi first thing macam mana PKP? Oh, PKP ni untuk aku macam kurang affect sangat lah pasal aku sekarang kan full time YouTubers. So mungkin benda tu dia affect pada orang lain lah kot kan. Mereka yang bekerja office, mereka yang berniaga dan sebagainya lah kan. So untuk aku ni macam aku lebih buat kerja dekat rumah. So tak ada masalah sangat lah. Lebih hang pula macam mana okay? Kami slack sikit lah pasal studio kami jauh, kena lintas daerah kan. Memang problem juga lah. Yang video last video tu buat kat rumah, tengok background lain kan. Tapi macam aku buat ni tau. Aku ada editor juga. Aku ada 2 orang editor. Dan editor aku ni aku pun sebenarnya untuk wadah anime tu aku tak jumpa depa lagi pun. Kami buat secara maya, kita tahu macam tu kan. Jadi setiap video-video yang speaker aku hantar, aku akan bagi kat depa lah untuk depa edit. Macam hang tak lewat macam tu? Kalau benda tu just macam tak ada face cam, tak ada masalah. Nak shoot, nak dapat feeling studio nak dapat gambar-gambar ni, nak dapat komik-komik ni kan, feel studio tu. Okay, tak apa. So Kimi, ramai juga sebelum ni yang minta nak collaborate kan. Kimi The Show, viewers nak tengok The Show, macam nak sembang dengan Kimi from Kimi's Coverto ni. Dapat juga banyak komen dekat video-video aku minta aku macam collaborate dengan The Show. Dan aku ada planning untuk masa akan datang untuk aku buat podcast lah kan. Maksudnya kita meet up dan kita discuss tentang apa-apa topik je lah. Tapi itulah kekangan PKP, kekangan rentas daerah punya restriction ni semua. Jadi kita tak boleh nak bersama-sama. Jadi bila hang call aku macam ni, aku rasa this is a very good start lah untuk aku. Yes. At least kita cuba lah buat yang mana kita boleh buat kan. Untuk viewers yang nak tahu, sebelum ni kami adalah community YouTubers Malaysia. Kami memang dah ada plan. Dan plan kami tu, kami nak buat persidangan macam tu. Dan dia dipanggil Reverie. Kami nak buat dulu masa episod 1000 dulu. Tak jadi. Sebab yalah macam Kimi cakap tadi ya, susah nak jumpa PKP lah apa semua. So kita buat dulu mana yang boleh. Tu sebenarnya persidangan Reverie tu idea PIM tu, Life of PIM tu. Yes, PIM lah paling semangat. So sebenarnya hari ni sembang pasal Sabo. Oh, Sabo. Yo. Chief Staff of RA, Revolutionary Army. Ya, sebab Kimi pun sebelum ni ada keluarkan satu video apa nasib Sabo. Sabo ni pun sampai ke latest manga chapter sekarang tak ada. Kita tak tahu apa nasib dia kan. So, Kimi, sebenarnya untuk Sabo ni yang kita tahulah dalam anime 957 itu hari episod tu dia keluar, depicted from manga lah 956 tak silap aku kan. Sebenarnya penonton atau pembaca-pembaca manga ni sendiri pun mereka tak tahu. Macam aku pun, kita semua lah kan, kita pembaca manga, kita pun tak tahu apa nasib Sabo sebab dia hanging kat situ saja, dia stop kat situ. betul. Berita daripada Morgan tu telah menggemparkan dunia. Kat situ je dia habis, full stop. Terus kita tak tahu apa. Cuma kita adalah beberapa hint. Mungkin yang Sabo ni mati ke, ataupun mungkin yang Sabo ni kena tangkap. Tapi semua hint menunjukkan yang bad luck lah untuk Sabo ni. Bad luck lah bagi aku lah kan. Bukannya maksudnya dia berjaya melarikan diri ke apa ke kan. Pasal dalam episod tu kita boleh tengok yang Morgan mula-mula dia macam tak tahu dia nak buat tajuk apa. Aku dia ada 3 tajuk. Tajuk cubaan membunuh, ataupun tajuk ada orang mati, dan satu lagi pasal si Cibukai. Dan lepas scene kat situ kita boleh tengok yang Makino menangis. Betul, kita boleh tengok yang Dadan dengan Mountain Bandits menangis. Dia bagi tahu yang kami baru tahu yang hang hidup. Lalah kami dapat berita macam ni pula kan. Lepas tu hint untuk menunjukkan yang Sabo ni mati kuat tau. Termasuklah kita boleh tengok ke dalam tu babak di mana dekat dalam anime tu menunjukkan yang Blackbeard dia bagi tahu dekat kawan-kawan dia, Yororomo, let's set sail, dan kita pergi ambil buah tu sebelum Merin dapatkan buah tu. Dan kita tahu yang memang Blackbeard tengah aim buah tu pun, sebab tu dia hantar Berges pergi ke Dressrosa untuk bertarung dekat dalam Colosseum tu kan. So kita tahu niat asas depa ni untuk dapatkan buah devil, dan buah devil tu hanya boleh dapat seandainya pengguna buah devil tu mati. Yes. Yes. Tapi Kibi, yang jadi problem lah ni, berita yang sampai dekat khalayak ramai lah dalam newspaper tu. Berita tu kita tak tahu betul tak betul. Punca dia Morgan. Apa yang Morgan tulis dalam berita tu, kita tak tahu berita tu betul ke tak betul. Kalau contohlah, kalau dia kata Sabo mati dalam berita tu, news tu pun kita tak tahu betul tak betul. Betul. Tapi apa yang kita pasti, Morgan ni dia adalah pro Luffy. Dia pro Luffy. So aku memang tak boleh nak relate pasal Sabo ni. Memang duk cuba buat konten memang tak dapat apa yang nak cakap pasal Sabo ni. So, tapi pada aku dia memang betul dia pro Luffy, sebab kita pun boleh tengok dia pro kepada Worst Generation ni lah. Pasal dia kuasa, dia punya dreams adalah nak tengok salah seorang daripada 11 supernova ni siapa di antara mereka yang boleh menjadi Pirate King kan. Pasal dia kata salah seorang daripada supernova ni mungkin diorang ni akan menjadi Pirate King. Betul tak?
Daripada dia tabalkan Luffy ni sebagai Emperor yang kelima. Cuma kat sini kita tak tahu yang dia tahu ke tak yang Luffy tu adalah abang Sake. Abang Sake tu panggil ya. Abang kongsian sake. Abang Sake kongsian sake. Bukan abang kandung kan. Abang kongsian sake dengan si Luffy ni. Angkat. Abang angkat kan. Aku tak rasa dia macam favor kepada Sabo, cuma dia favor kepada Luffy. Maksud aku dia favor kepada geng-geng Lanun, bukan kepada geng revolutionary ni lah. Dan yang fakta yang aku cerita tadi tu, yang hint pasal Sabo mati tu, sebenarnya dia jadi konflik lepas kalau hang boleh tengok dekat dalam babak dekat dalam episod 957 tu, di mana ada seorang pembantu Albatros pula si apa Morgan tu kan, Morgan the Albatros tu bagi tahu dekat dia, ni Wapol ada call ni. Dia angkat call Wapol tu, tiba-tiba dia terkejut. What? Macam gitu. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu dia ni lebih kepada big news. Pada aku rasa apa yang Wapol bagi tahu dekat dia tu even bigger news bagi dia. Macam ya Allah, habislah aku dah buat keluar dah, aku dah upload dah video pula aku share dah dekat semua rakyat dunia kan, mengatakan yang sekian-sekian. Tapi rupanya macam ni pada patutnya aku share yang Wapol punya berita ni lah. Macam tu. Dekat situlah aku rasa konflik telah berlaku yang pada aku bukan si Sabo ni mati tapi sebaliknya. Sebaliknya tu mungkin sama ada dia melarikan diri ataupun sama ada dua. Kena tangkap ataupun melarikan diri. Pasal satu lagi hint dekat batu konflik tu adalah world government telah menghantar Cyberpol untuk Morgan tidak publishkan berita tu. Kalau kalau Sabo simply mati macam tu ya, baguslah pergilah publish dekat seluruh dunia mengatakan yang Sabo mati. Tapi kenapa world government nak kena hantar Cyberpol? Yes. Cyberpol tu pergi dekat Morgan tu untuk pasal tujuan Sabo ke ataupun tujuan dia tu untuk keluarga diraja Alabasta, Nefertari? Mungkin berkaitan dengan tu jugalah. Kita sedia tahu yang world government ni depa ni jenis play safe habis lah. Sampai Void Century pun depa tutup cerita. Tak boleh nak buka cerita pasal poneglyph. Siapa-siapa yang cuba untuk kurangkan risiko. Kurangkan risiko. Tapi ni pun berkaitan jugalah. Tapi Alalang sebut pasal Marijua tadi kan. Hang rasa seimbang tak pertarungan dekat Marijua tu? 2 Emerald lawan dengan 4 orang wakil high officer lah kita kata dalam RA Tentera Revolusi. Seimbang tak fight tu? Ryokugyu pun kita tak tahu kekuatan dia macam mana, tapi dalam video-video sebelum ni aku dah beritahu lah mungkin kekuatan dia tu macam I am Groot. Macam tu lah kot kan. Di pihak Revolutionary Army kita ada Sabo, lepas tu kita ada Lindbergh, kita ada Morley, Karasu kita tahu pemakan buah devil, tapi kita tak tahu jenis apa dan to the extent kekuatan devil fruit dia tu macam mana. Sabo pula kita tahu dia ada merah-merah nomi. Ace pernah menunjukkan kekuatan buah devil tu, tapi lain orang lain penggunaan dia, cara dia menggunakan macam mana kan. Alright, okay, Lindbergh scientist dekat dalam Revolutionary Army. Aku rasa dia suku kaum Mings. Yang mana kita tahu suku kaum of course ada sulong. Dan juga satu lagi tu Morley kan. Morley kekuatan dia adalah untuk memanipulasi ground kan. So to the extent of their power kita tak tahu macam mana. Yalah kita tahu Devil Fruit ni semua dia ada awakening dan sebagainya. Begitu juga dengan di sisi lain duo admiral tu. Kita ada Fujitora dengan Ryokugyu. Fujitora macam mana dia punya malapetaka kuasa dan macam mana kan. Boleh tarik meteor turun ke bumi kan. Bila masa je dia boleh buat macam tu. Dia ada gravity punya power kan. Power teruk. Power teruk lah kita kata. OP habis lah. Lepas tu Ryokugyu pula dalam aku punya teori sebelum ni aku mengatakan yang Ryokugyu ni berkemungkinan dia pemakan buah devil Mythical Zoan, which is dia macam Groot tu lah, kawan tumbuh-tumbuhan. Pasal yalah Oda ni dia suka kaitkan One Piece ni dengan urban legend ataupun benda-benda yang mistik yang ada dekat dalam seluruh dunia ni kan. So benda mythical yang macam buah devil tu aku tak rasa mustahil untuk wujud. Dan aku rasa buah devil yang sedemikianlah dimakan oleh si Ryokugyu tu. So kalau macam tu dia punya argument dia, tarungan tu balance tak balance aku tak sure, tapi aku rasa benda tu big lah, benda tu besar lah. Pertarungan tu. Ya besar. Sebab Admiral lawan dengan Commander. Kita boleh tengok benda tu dekat Marineford dulu. Admiral 2 orang, RA Tentera Revolusi 4 orang. So 2 lawan 4. So 2 lawan 4 tu bagi aku, walaupun RA cuma hantar Commander and Marine hantar Admiral yang memang kuat gila, bagi aku seimbang. And kita tak sure RA kalah ke tak, tapi kita tahu Fujitora memang injured. Fight tu macam ada kemungkinan tak fight tu diganggu oleh
CPU ke. Berkemungkinan juga pasal kita tahu dekat situ kita ada Rob Lucci, kita ada Stussy, kita ada Kaku. Geng-geng tu pun boleh tahan juga power dia. Power, Tambah pula. Power. Tambah pula dah 2 tahun punya time skip kan. Luffy, geng-geng Luffy pun depa dah ada apa tu, step up dalam kekuatan depa. Tak mustahil yang depa bertiga ni pun ada step up dekat dalam kekuatan depa. Apa pun point aku adalah kalaulah betul pertarungan antara dua pihak tu tadi kan diganggu oleh betul CP0 ni kan, mungkin akan affected jugalah pertarungan tu. Dan and depa, dan depa CP0 ni sudah semestinya lah akan masuk campur pada aku lah kan. sebab apa CP0 kena masuk campur? First kali tu adalah Merajo. Ya. Tu depa ni ibarat guard, and tu adalah rumah tuan depa. So mau tak mau depa kena masuk campur. Hak tu yang pertama. Yang kedua, kalaulah Admiral terlepas and Kuma berjaya dibawa lari mission Tentera Revolusi yang dipimpin Sabo di Merajo tu, berjaya lah. Maksudnya dia berjaya bawa balik Kuma, secara tak langsung berjaya declare war dengan Celestial Dragon. Itulah memang government bagi depa memang satu benda yang besar lah. Depa mau tak mau, depa kena sembunyikan fakta tu. Jadi sebab itulah hang kata yang tujuan Cyberpol dihantar tu kan. Yes, Kan? yes. Sampai mengugut Morgan kan. Mungkin sebab itulah kot. Jadi bagi di pihak depa menjadi satu kemaluan yang besar. Kan? Pasal satu kan, satu Sabo berjaya untuk declare war kan. Kedua, benda tu berlaku di laman mereka sendiri. Betul tak? Yang ketiga, mungkin dengan adanya pencerobohan dekat Merijoa kan, satu tempat yang kita boleh kata solid lah. Sedangkan kalau apa tu mana-mana Celestial Dragon, contoh dia pergi ke Sabaudi sebelum ni kan, salah seorang daripada Celestial Dragon pergi sana kan. Lepas tu kena serang dengan Luffy, dia hantar Admiral P kan. Sedangkan sekarang ni Reverie tengah berlangsung. Kita boleh tahu betul Admiral Ryokugyo ada situ, Fujitora ada kat situ, Cyberpol ada kat situ. Still penceroboh berjaya masuk kan. Ini membuatkan menunjukkan yang yalah security tak kukuh lah kan. Apa ni hangpa ni tak cukup kuat ke? Macam gitulah. Jadi hantar Cyberpol bagi tuan dengan Morgan jangan publish berita tu. Cuma satu benda, macam mana Blackbeard boleh tahu Admiral tengah Betul. fight dengan RA? Tu macam mana dia tahu? Pelik kan? Betul. Sebab Oda ni aku pelik lah dia, Ichiro Oda ni kan. Dia punya jalan cerita dia tu pada aku memang cukup misteri kan. Dan memang puzzle habis lah. Macam hang duduk dekat dalam satu maze tu tak. Hang nak cari jalan keluar memang tak jumpa-jumpa kan. Dia buat satu benda tu, dia cerita benda yang hanging tau. Macam seolah-olah kalau kita kata Oda kan bagi tahu yang Sabo mati, lepas tu Blackbeard nak pergi ambil buah merah-merah Nomi. Bila masa aku cakap macam tu? Dia boleh cakap macam tu tak? Pasal aku bagi tahu Blackbeard keluar ajak kawan-kawan dia untuk ambil satu buah devil. Aku tak kata pun buah devil merah-merah Nomi. Betul tak? Dia tak cakap dia tak cakap devil fruit pun. Dia just cakap sebelum Marine dapat, baik kita yang dapat. Tu je. Betul. Weh, bahaya tu. Tu statement Oda ni pandai. Dia macam orang politik. Oda ni. Betul. Statement dia berhati-hati and dia boleh twist anytime. Tu lah. Satu dia tak cerita kata merah-merah Nomi. Satu dia pun tak cerita kata tu Blackbeard keluar tu aku tak kata pun dia nak pergi ambil buah devil kan. Mungkin boleh jadi juga yang dia tahu pasal rahsia Pluton ke, contoh kan. Pasal kita tahu yang waktu Whitebeard dengan Whitebeard pula, Big Mom dengan Kaido nak pergi cari senjata purba kan, ancient weapon. So sebelum depa dapat dulu, mai aku pergi cari dulu, betul tak? So kita tahulah Kimi, Oda ni memang typical. Kita tak boleh nak jangka. Cuma kita nak berbalik dekat kita punya core punya discussion tadi. Alright. Apa nasib Sabo? Macam yang aku beritahu dalam video sebelum ni, nasib Sabo adalah berkemungkinan dia ditangkap. Sebab apa? Sebab apa pada aku? Sebab Im Sama nak gunakan Sabo ni sebagai umpan untuk mengeluarkan Monkey D. Dragon dengan juga Luffy. Pada aku, pasal dia pun dia nak umpan. Dia nak umpan. Dia cuak dengan Luffy ni sebenarnya. Of course dia cuak. Sebab dia tahu rahsia dunia. Dia mesti tahu rahsia dunia and dia mesti tahu pasal apa yang Oden tulis dalam jurnal. 20 tahun kemudian akan ada generasi baru mimpin dan akan ubah dunia. So dia tahu. Dan juga satu pada aku dekat dalam Jump Fest pada tahun 2019 Disember itu hari yang Oda keluarkan, dia bagi tahu hatu best kat hujung tu kan, kelang pasal kan. Dia kata apa tu, Vivi akan, Sabo akan, Hancock akan kan. So lepas tu dia beritahu lepas Wano nanti mungkin benda akan, suasana akan menjadi suram kan. So macam kita agree tadilah berkemungkinan yang Sabo tak mati lagi. Kalau Sabo tak mati lagi,
Tapi kenapa suasana dia suram? Berkemungkinan mungkin Sabo kena tangkap. Macam apa si Ace kan? Ace kena tangkap. Jadi suasana jadi suram. Luffy dia tak akan benarkan abang dia yang kedua matilah pada aku. So aku setuju Sabo kena tangkap. And tu adalah umpan untuk tarik dragon boleh jadi. And so kita boleh katakan yang tentera revolusi takkan datang ke Wano lah. Ya, aku pun rasa macam tu. Pasal depa ada depa punya konflik depa yang tersendiri kan. Betul depa nak pergi kacau Luffy kat sana pula kan. Aku tak rasa macam tu lah. Yes. Tak menang tangan lah. Tak menang tangan. Sebab empat higher officer dah tak ada dengan depa sekarang. Betul. So tiba-tiba nak pergi ke Wano. Pada masa yang sama nak declare war dengan Celestial Dragon. Celestial Dragon tu siapa? Gorosi ada dalam tu. Betul. So bukan benda-benda ringan lah. So tak bijak lah kalau Dragon datang ke Wano. So Kimi, kita boleh kata yang Sabo ditangkap. Okay. So itulah cerita pasal Sabo pun lama kan. Dah pasal benda tu jadi misteri kan. Sampai sekarang kita tak tahu apa yang berlaku kat dia. Dan aku pun nak tahu juga apa yang jadi kat dia kan. Mungkin dekat dalam chapter sekarang ni, mungkin in the nearest chapter mungkin tak ada lagi kot cover pasal Sabo ni. Pasal sekarang tengah hype kan pertarungan dekat tu Onigashima. Tapi satu benda yang kita jangan lupa, Wano dipecahkan kepada bahagian-bahagian. Ya. First bahagian dah settle. And interval antara first bahagian dengan second part ada info. Yang mana kita boleh tengok Blackbeard cakap yang ada pertarungan terjadi dekat Merajua 4 lawan 2. Then disambung. So sekarang adalah yang ketiga kan. So fasa ketiga ni pun dah lama, macam dah nak habis. Kita tak tahu, mungkin lebih kurang daripada 10 episod kita 10 chapter kita akan nampak kot Oda reveal pasal dunia luar selain pada Wano kan. Mungkin juga. Dan aku rasa mungkin Oda nak ambil interval yang kalau hang perasan Luffy ni dia perlukan 10 minit lagi untuk dia berjaya gunakan haki balik kan. Yes. Mungkin masa tu lah tirai tutup ke betul? Wano. Okay. So thank you Kimi. Alright. So harap ni adalah permulaan untuk konsep good baru start my brother. It is a very good start. Okay, thank you luangkan masa. Alright my brother. Take care Kimi. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi